Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lepas, setepatnya pada 10 Februari tahun 2023, Ustaz Wadi Anwar dalam salah satu ceramahnya telah mencela sembahan penganut agama lain. Video celaan tersebut, link saya bagi dalam kotak description. Video itu telah pun tersebar luas dan para penganut agama tersebut telah pun menyatakan kemarahan ataupun ketidakpuasan hati mereka terhadap celaan itu. Maka Ustaz Wadi Anwar dalam kenyataan rasminya bertarikh 12 Februari tahun 2023 telah pun memohon maaf sebagaimana di tepi saya sekarang ini. Ayuh sama-sama kita baca kenyataan rasmi permohonan maaf ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahawa saya Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub dengan ini merujuk kepada kenyataan saya pada 10 Februari 2023 bertempat di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Di dalam ceramah itu, saya telah menyebut tentang perarakan Tai Pusam yang dihadiri oleh sekumpulan orang Melayu dan ia merupakan kesalahan dalam agama Islam kerana menyertai perayaan agama lain yang berbentuk keagamaan. Di sini saya memuji sikap Ustaz Wadi Anwar yang menegur segelintir ataupun sekumpulan umat Islam yang telah pun menyertai perarakan Tai Pusam. Itu adalah teguran yang bagus. Okey, kita baca lanjut. Saya terlepas pandang dengan menyebut perkataan sembah dan ia kekhilafan dari saya sendiri. Dengan ini saya mohon maaf kepada masyarakat India beragama Hindu di atas kenyataan tersebut. Dan saya juga ingin menjelaskan bahawa saya tidak berniat untuk menghina ataupun menyinggung perasaan mana-mana penganut agama lain. Di sini juga saya ingin menyatakan bahawa saya sangat menghormati semua masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Semoga dengan kenyataan permohonan maaf ini, keharmonian rakyat berbilang kaum di negara kita dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Tanda tangan Al-Fadil Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub, Ahad 12 Februari 2023. Baik, saya menyokong teguran yang dilakukan oleh Ustaz Wadi Anwar terhadap sekumpulan umat Islam yang menyertai perayaan agama lain kerana itu adalah perayaan bentuk keagamaan. Saya juga menyokong tindakan Ustaz Wadi Anwar yang memohon maaf ke atas kekhilafan dirinya kerana telah menyebut perkataan sembah dalam ceramahnya itu. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, saya yakin ramai juga di kalangan umat Islam yang terasa hati apabila permohonan maaf ini hanya ditujukan kepada masyarakat India beragama Hindu dan tidak pula ditujukan kepada kita umat Islam, kepada kita yang beragama Islam. Kenapa pula nak kena minta maaf kepada kita umat Islam? Ini kerana apabila Ustaz Wadi Anwar telah terlanjur ataupun melakukan kekhilafan tersebut, dia sebenarnya telah memberikan imej atau gambaran yang buruk tentang Islam kepada kaum bukan Islam, khasnya kepada masyarakat India yang beragama Hindu. Ini kerana dalam Islam kita dilarang daripada mencela, daripada mencerca, daripada memaki sembahan kaum lain. Dalilnya sangat jelas, iaitu ayat 108 surah Al-An'am, surah yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm, yang bermaksud, dan janganlah kamu memaki, mencela, mencerca sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka kelak akan memaki Allah atau mencela Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Oleh itu, sesuatu yang sedia maklum di kalangan kita umat Islam berdasarkan dalil yang jelas daripada ayat Al-Quran ini ialah kita tidak
mencela, memaki, mencerca apa yang merupakan sembahan agama lain. Kewajipan kita ialah mendakwah mereka kepada mentauhidkan Allah, mendakwah mereka kepada Islam, dan bukannya pula mencela, mencerca atau menyebut dengan apa-apa sebutan yang tak baik terhadap sembahan mereka. Jadinya, apabila Ustaz Wadi Anwar meminta maaf, bagi saya dan saya yakin ramai di kalangan umat Islam, permohonan maaf itu juga hendaklah ditujukan. Ia bukan saja khusus kepada masyarakat India beragama Hindu, tetapi juga ditujukan kepada umat Islam kerana anda, wahai Ustaz Wadi Anwar, telah memberikan mesej ataupun memberikan imej, gambaran yang tidak betul tentang Islam. Kepada para penonton, seandainya ada di kalangan mereka yang beragama Hindu ataupun mana-mana agama lain, ketahuilah bahawa kami dalam agama Islam ini, kami dilarang untuk mencela, mencerca, memaki atau menyebut dengan apa-apa sebutan yang buruk terhadap sembahan-sembahan agama kalian. Kewajipan kita ialah mendakwah kalian ke arah Islam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Wadi juga menyebut, saya juga ingin menjelaskan bahawa saya tidak berniat untuk menghina atau menyinggung perasaan mana-mana penganut agama lain. Okey, betul, tidak berniat untuk menghina penganut agama lain. Akan tetapi, apakah anda boleh, wahai Ustaz Wadi Anwar, menghina penganut agama Islam? Saya merujuk kepada video anda yang baru saja saya buat ulasan baru-baru ini dengan tajuk 12 soalan kepada Ustaz Wadi Anwar. Link video itu dalam kotak description, di mana anda, wahai Ustaz Wadi Anwar, telah menyebut, saya quote, bahawa orang-orang ni yang suka membida'ahkan amalan umat Islam daripada yang paling atas. Seorang doktor yang paling atas, anda menunjuk dengan tangan yang hampir lurus, saya tak dapatlah terkeluar kamera pula. Kemudian ada kanda kepada yang bawah dan anda menunjuk ke bawah, iaitu para penjual kereta, penjual cendol dan kerja guard. Okey, kalau anda nak sebut berbeza latar belakang pendidikan, okey, boleh saja anda sebut daripada mereka yang ada pengajian PhD sampailah yang tidak ada pengajian PhD. Boleh. Tapi bila anda menunjuk daripada yang paling atas tu sampai yang paling bawah, masuk kamera tak? Sampai yang paling bawah, tuan-tuan dan puan-puan, rujuk sendiri video TikTok tersebut, link saya bagi dalam kotak description. Anda telah menghina para penjual kereta, para penjual cendol dan orang yang kerja guard, kerja guard kan. Apa dasar anda nak menghina mereka? Bagi saya, yang kerja cendol, kerja jual kereta, guard, adalah lebih mulia sebab mereka ini berusaha mencari pendapatan untuk menafkahi diri mereka dan ahli keluarga mereka dengan cara yang halal. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran agama dan menyampaikan apa yang suka disampaikan oleh masyarakat semata-mata supaya fulus masuk dan taraf naik jadi penceramah selebriti. Mereka, walaupun anda tunjuk kat bawah, mereka tidak menjual agama kerana mendapatkan duit. Mereka tidak menjualkan agama asalkan siapa surat masuk. Mereka apa yang salah, mereka tegur salah. Apa yang betul, mereka tegur betul. Meskipun mereka tu penjual kereta, penjual cendol dan kerja guard ataupun pak guard. Jadi anda sini minta maaf. Okey? Tidak berniat untuk menghina mana-mana penganut agama lain. Tapi apakah anda boleh ataupun menjustifikasikan diri anda untuk menghina penganut agama Islam semata-mata kerana mereka berbeza pandangan, semata-mata kerana mereka membida'ahkan amalan masyarakat kita yang memang patut dibida'ahkan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, anda juga sebut di sini, saya juga ingin menjelaskan bahawa saya tidak berniat untuk menghina ataupun menyinggung perasaan mana-mana penganut agama lain. Okey, tak nak menyinggung perasaan penganut agama lain, okey. Tetapi bagaimana dengan kita umat Islam? Apakah anda tidak kisah tentang perasaan kami sehingga anda boleh menyinggung perasaan kami? Apakah kami ini tak ada perasaan, tak ada emosi, tak ada ni? Anda boleh saja menyebut apa? Kita sedia maklum tentang satu negeri yang anda sebut-sebut sebagai negeri Wahabi. Tapi anda tak nak sebut negeri itu secara spesifik
but every Tom, Dick and Harry knows which state you are referring to. Setiap Ahmad, Arumugam dan Ahcom mengetahui negeri manakah yang anda masukkan sebagai negeri Wahabi itu. Anda telah menyinggung perasaan rakyat negeri itu dengan gelaran Wahabi, daripada sultannya kepadalah rakyat awamnya itu. Okey, ini adalah satu tindakan yang menyinggung perasaan. Okey, saya tidak duduk di negeri itu, tapi tak apa. Jadi sekarang ni macam mana? Anda menyinggung perasaan umat Islam boleh? Menyinggung penganut agama lain, saya tidak berniat untuk melakukannya. Ini yang saya kata, bila baca statement ni, saya dan di kalangan umat Islam lain yang cakna, yang baca ni macam, lagi terasa kami ni. Kan? Sebab untuk penganut agama lain, anda tak mau menghina kepada umat Islam, boleh menghina, tunjuk bawah macam tu, penjual kereta, penjual cendol dan gad. Dan juga penganut agama lain tak mau hina, tak mau menyinggung perasaan, tapi perasaan umat Islam boleh juga. Demikian juga kita tidak lupa, saya tidak lupa dan sesiapa yang maklum tidak lupa bagaimana anda telah membuat fitnah ke atas Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam isu melafazkan niat secara kuat. Dan anda telah membuat kenyataan, kemudian dibetulkan oleh Ustaz Salman Ali. Kemudian anda buat kenyataan lagi dibetulkan oleh Ustaz Salman Ali. Dan saya telah menonton video itu seluruhnya. Dan jelas bahawa anda telah salah faham kenyataan Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Sayang sekali video itu telah diturunkan, taken down from YouTube. Saya tak tahulah siapa yang lancarkan copyright strike apa ke. Tapi agak-agaknya maklumlah. Jadi kami tersinggung perasaan bahawa anda telah memfitnah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kami tidak berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu seorang yang perfect. Semua kenyataannya 100% betul, 200% betul. Akan tetapi kalau nak dikatakan salah, buktikan dengan pembuktian yang jelas, yang jujur bahawa itu benar-benar salah. Bukannya anda yang salah faham. Okay. Kemudian boleh hilang pula video tu. Tapi siapa yang menonton sedia maklum akan perkara itu ya. Kita tidak lupa dalam isu Ibn Taymiyah tersebut. Kemudian anda juga telah menyinggung bukan saja perasaan di kalangan umat Islam yang berbeza pandangan dengan anda, wahai Ustaz Wandi Anwar, tetapi anda juga telah menyinggung perasaan pengikut, pendukung, penyokong anda sendiri dalam isu Menara Fir'aun 15 km. Sebab apabila anda menyatakan perkara itu, penyokong, pendukung dan semua yang bersama dengan anda bersusah payah berusaha untuk membela kenyataan anda tersebut. Macam-macam mereka kata ini adalah mukjizat. Lalu kami tanya balik, Fir'aun pun ada mukjizat kan sampai boleh buat menara 15 km? Kemudian ada pula yang berkata ini adalah karamah. Fir'aun pun ada karamah ke? Kemudian ada pula yang berkata ini adalah ada tetapi tak jumpa. Masih ada di bahagian planet bumi ini yang belum diterokai ya. Kemudian ada pula kata ada dah runtuh. Tapi kalau binaan yang ketinggiannya 15 km, dia punya foundation must be very big. Kalau dah runtuh pun the foundation still there. Ada yang kata ini adalah perbuatan ilmu sihir. Dengan ilmu sihir itulah dapat dibina bangunan menara setinggi 15 km. Ini semua hujah-hujah pendukung anda, wahai Ustaz Wadi Anwar. Lalu kami jawab balik, kalau dah ilmu sihir nak buat bangunan, buat apa naik magic carpet teruslah ke ketinggian 15 km kan? Okey, anda telah menarik balik kenyataan tersebut dengan alasan tak silap saya salah conversion unit ke apa ke, dan akhirnya golongan W yang kena. Tapi anda tidak minta maaf pun kepada para penyokong, kepada pendukung anda yang mereka bertungkus lumus cuba membela kenyataan anda tentang menara 15 km tu. Minta maaf sajalah. Kalau tak nak minta maaf pada kami yang berbeza pandangan dengan anda, minta maaflah kepada para penyokong anda yang bertungkus lumus dengan macam-macam hujah tentang munasabahnya, tentang tidak mustahilnya menara 15 km tersebut. Okey, alright. Okey, apa lagi yang dikatakan di sini? Okey, di sini juga saya ingin menyatakan bahawa saya sangat menghormati semua masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Okey,
Ustaz Wadi menghormati berbilang agama di negara ini. Baik, bagus. Akan tetapi bagaimana di kalangan umat Islam? Adanya berbilang aliran di kalangan umat Islam. Kenapa Ustaz Wadi tidak boleh menghormati berbilang aliran tersebut? Sebagai contoh yang signifikan di Malaysia ialah aliran Asy'ariyah dan aliran Salafiyah. Ada juga yang selalu sebut Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah. Bagi yang maklum tahu okey. Maturidiyah tak ada kat Malaysia. Kalau ada pun sedikit lah yang bermazhab Hanafi kan. Tetapi tak ada. Yang di Malaysia Asy'ariyah. Okey. Kenapa tidak boleh dihormati berbilang aliran? Kenapa aliran Salafiyah ini pula dicela dan dicerca dengan sebutan-sebutan yang tidak baik? Okey, saya maklum. Memang ada segelintir, a small portion daripada mereka yang beraliran Salafiyah yang berlebih-lebihan dalam mengkritik aliran Asy'ariyah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu di kalangan Asy'ariyah pun ada segelintir yang berlebih-lebihan dalam mengkritik Salafiyah. Semua aliran pun di kalangan mereka memang akan ada sekumpulan kecil, 5% of them, yang hulu, yang berlebih-lebihan dalam mengkritik. Tetapinya kalau anda hendak menghormati berbilang kaum dan agama di negara ini, anda juga perlu menghormati berbilang aliran yang ada di dalam Islam. Di sini saya ingin ulangi apa yang pernah saya sebut dalam salah satu video sebelum ini, bahawa sudah sampai masanya Ahli Sunnah wal Jamaah itu terdiri daripada Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Salafiyah. Masing-masing memiliki perbezaannya. Saya tidak suruh Asy'ariyah menjadi Salafiyah, saya tak suruh Salafiyah menjadi Asy'ariyah, tetapi masing-masing mengiktiraf kewujudan aliran-aliran ini, dan jika ada perbezaan, silakan melakukan perbincangan ilmiah, bukan pula mengeluarkan masing-masing daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, sebagai kesimpulannya, saya ini sangatlah berharap agar Ustaz Wadi Anwar dapat membuat kenyataan rasmi untuk meminta maaf kepada umat Islam juga dalam isu yang berkaitan dengan sembahan kaum lain berdasarkan ayat 108 surah Al-An'am sebagaimana yang saya sebut di awal video ini. Juga meminta maaf dalam isu Ibnu Taimiyah dan juga lafaz niat. Dalam isu tuduhan Wahabi, ada negeri Wahabi, orang sekian-sekian Wahabi, sudahlah, janganlah kita membuat tuduhan tersebut. Jika orang itu salah, berikan dalil dan hujah kenapa mereka itu salah, dan kena bersiap sedia juga bahawa dalil dan hujah itu mungkin akan dibantah dengan dalil dan hujah juga. Juga meminta maaf kerana menuduh adanya puak yang suka menerakakan umat Islam. Puak yang dimasukkan itu ialah puak Salafi lah. Okay? Sementara kami Salafi, saya dan sahabat-sahabat Salafi yang lain, kami memang membidaahkan apa-apa unsur akidah ataupun amal ibadah yang bid'ah, sebab memang kewajipan agama untuk membidaahkan akidah dan ibadah yang baharu itu berdasarkan dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma kami tidak menerakakan orang yang berkeyakinan atau mengamalkan perkara tersebut, kerana yang kami bid'ahkan ialah keyakinannya dan perbuatannya. Adapun orang itu sendiri, ia terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami Salafiyah berpegang kepada silibus Tauhid 3, di mana antara salah satu daripadanya ialah Tauhid Rububiyah. Kami mengesakan Allah, bahawa Allah sahajalah yang mentadbir alam ini sehinggalah ke hari akhirat kelak, di mana Allah sahajalah yang akan menentukan si fulan ini masuk neraka, si fulan ini masuk syurga. Kalau masuk neraka pun berapa lama. Allah SWT akan mengadili seseorang itu berdasarkan keseluruhan akidahnya, keseluruhan amal ibadahnya, dan keseluruhan faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang itu. Mungkin dia keliru, mungkin dia tidak tahu, mungkin awalnya dia salah tetapi dia telah bertaubat, dan banyak faktor-faktor lain yang diambil kira oleh Allah. Jadi kami Salafiyah berdasarkan silibus Tauhid 3 yang kami pelajari, yang kami pegang, kami tidak menerakakan orang. Kalau yang sifat 20 ni saya tak tahulah, sebab yang sifat 20 ni saya dapati dia orang suka menerakakan orang sebenarnya. Okey, dan juga tidak ketinggalan meminta maaf kepada orang-orang yang dihina sebagai dengan
Body language, tuan-tuan dan puan, body language speak louder than words. Kalau saya sebut saja, daripada orang-orang ni yang suka membidaahkan amalan masyarakat kita, daripada doktor yang nombor 1 sampailah kepada penjual kereta, cendol dan guard. Okey, itu lisan sahaja. Tetapi kalau ada body language yang tunjuk ke atas sampai ke atas-atas tu, dan kemudian yang penjual cendol, kereta dan guard tu ke bawah sekali tu, body language speaks louder than words. Jadi moga-moga dengan itu Ustaz Wadi juga dalam perkara-perkara ini dapat menyampaikan kenyataan rasmi permohonan maaf, supaya dengan itu keharmonian umat Islam yang berbilang aliran di negara kita ini dapat dicapai. Baik, itu sedikit ulasan saya ke atas kenyataan rasmi Al-Fadil Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.